Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih kerana masih sudi bersama saya. Dan saya tak nak komen banyak-banyak, ni banyak soalan daripada SMS dan juga respon ni. Saya nak cuba respon dulu sebelum kita pergi kepada bagaimana petua nak mengenai hutang. Dia kata sini, adakah berdosa seorang itu apabila menuntut hutang yang dia beri hutang? Mana boleh berdosa pula? Awak bagi hutang kat orang, awak tuntut balik. Itu kewajiban, ya. Sebabnya elok ada saksi masa bagi hutang supaya saksi dan awak ataupun saksi tolong ya mintakan hutang untuk diri kita. Jadi wakil. So tidak berdosa insya-Allah. Itu hak kita. Yang keduanya, adakah derhaka seorang isteri yang berungut-ungut tentang suami yang suka berhutang? Yalah, kita berungut tu satu hal. Kita kena nasihat, kita kena tolong, kena doakan. Tapi jangan buat hati suami sakit hati. Jangan buat suami marah dengan rungutan kita. Kalau kita buat suami marah, takut-takut jatuh derhaka. Ya. Apa hukumnya kalau bagaimana kita nak mencari orang yang kita hutang tapi dah tak ke mana, dah tak tahu tempat ataupun dah mati. Ini saya dah banyak tanya pada 2-3 orang ulama. Bagaimana nak mengatasi hutang pada orang yang tak dapat dikesan atau sudah meninggal dunia? Iaitu pertamanya, kita sedekah kat masjid, sedekah pada anak yatim dan sebagainya. Niatkan atas orang itu supaya dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Ya, buat baik dan doakan orang yang hilang itu ataupun orang yang sudah meninggal dunia itu. Ya, kita sedekah atas namanya. Mudah-mudahan dia dapat juga pahalanya. Baik, cuba kita terima satu lagi panggilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fazlina. Okey, doktor saya nak tanya. Saya. Okey, satu pasal hutang lah. Okey, kalau katakanlah simpulan tu dah tak ada. Ya. Tapi saya tak tahu nak bayar hutang tu pada siapa. Boleh tak saya macam anggap saya bayar kat masjid sebagai satu jariah? Boleh kesan tak keluarga dia? Macam kalau dah tak, saya pun macam kita malu sebenarnya. Saya nak berterus terang, saya segan. Janganlah macam tu. Malu nak cerita ke? Kalau you boleh kenal pasti siapa keluarganya, ya you kena pergi pada keluarganya. Katakan saya pernah hutang ya 20 tahun lepas, 15 tahun lepas pada bulan, so bagi dia balik ya pada mak, keluarga dan sebagainya. Kita tak boleh sedekah kat masjid kalau orang tu masih boleh dikesan. Kalau orang tu tidak dapat dikesan atau sudah meninggal dunia, boleh kita bersedekah kat masjid, niatkan atas orang itu atau sedekah anak yatim, boleh kata ulama-ulama. Ya, tapi kalau orang masih boleh dikesan, masih ada usaha untuk cari dia sebab malu you tak nak kontak dia, itu tak boleh. Itu tak boleh ya. So Fazlina, terima kasih. Soalan yang bagus tu, ya. Orang banyak hutang dengan saya termasuk ada yang telah meninggal dunia. Apa pendapat Datuk? Kalau dah meninggal dunia, awak halalkan. Ya, sebaiknya halalkan. Tapi kalau jumlahnya besar, tuntutlah kalau dengan bukti-bukti daripada keluarganya, ya, dan juga waris-warisnya. Ya, itu memang hak awak. Ya, hutang kad kredit macam mana? Samalah juga. Hutang kad kredit, hutang dengan orang, hutang dengan bank, sama saja. Wajib dibayar. Tak bayar dosa. Jangan main-main. Dan pula kalau hutang yang kad kredit, yang konvensional, anda kena bayar riba. Double dosa tu. Jangan main-main. Ya. Hutang dengan orang yang sedang meninggal, sama juga. Ya. Bagaimana dengan hutang rumah, hutang kereta? Apa ceritanya? Kena bayar lah. Awak berhutang. Hutang apa-apa pun kena bayar. Jangan main-main. Baik. So sekarang kita pergi ke isu yang terpenting lah. Ya, bagaimana nak menangani hutang? Bagaimana nak menangani hutang-hutang kita? Satu, ya, kita kena berdoa dan berazam untuk bayar hutang, please. Ya, kita berdoa dan berazam untuk bayar hutang, jangan lain hutang. Ya, dan yang keduanya, ya, kita kena pasang niat. Aku insya-Allah ya Allah, aku nak lunaskan semua hutang aku selagi aku hidup, sehinggalah aku meninggal dunia, aku nak selesaikan semua hutang aku. Ya. Baru nak jawab 1-2, dah ada panggilan lagi. Baik, kita cuba panggilan yang terakhir mungkin kita dapat terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Muhammad. Saya. Ya, silakan. Ni macam ni Datuk. Saya ada hutang kad kredit. Ya. Saya bayar dalam 600.5 sebulan. Ya. Kemudian saya nak selesaikan masalah kad kredit ni, saya buat loan dengan bank Islam. Ya. Dan bank Islam tu kita boleh bayar dalam kata 400. Kita boleh fix dalam 250. Ya. Apa pendapat Datuk? Cantiklah, cantik. 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 Waalaikumsalam. Cantik. Ya, sebab memang sekarang ada fasiliti begini, ya. Kita ada hutang kad kredit dan ada institusi kewangan, apatah lagi institusi kewangan yang tidak terlibat dengan riba. Artinya yang Islamik, maka kita pinjam untuk menjalankan hutang kad kredit sangat-sangat baik. Bukan kad kredit je, juga hutang-hutang yang lain. Boleh kita gunakan ya pinjaman yang Islamik yang tidak terlibat dengan riba untuk selesaikan hutang sangat-sangat baik. Ya, mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat. Baik. So, apa lagi?
kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan untuk mengatasi hutang-hutang kita ni, ya. Yang ketiganya ialah bincang semula, ya. We got to renegotiate. Terutama dengan orang yang kita hutang. Katalah kita banyak hutang, tak mampu nak bayar sekaligus ataupun seperti yang dijanjikan. Kalau kat bank, jumpa balik dengan bank. Jumpa balik bincang. Ya, bawa kawan-kawan, terangkan pada bank. Saya pernah, ya, dengan bapak saya jumpa bank dulu. Ya, sebab nak saya menjamin orang kena bayar sekian-sekian. Banyak. Saya katalah 1,000 sebulan. Ya, saya rasa saya mampu. Tapi bapak saya kata, bodoh kau. Mana kau boleh bayar 1,000 sebulan? Bapak saya jumpa bank manager. Bapak saya tu, orang yang tak sekolah tinggi. Dia keluar, kau bayar RM200 je sebulan. Tengok, dia negotiate balik dengan bank manager. Ini kisah benar. Artinya, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh bincang balik. Bayar dikit-dikit. Yang penting, kita bayar juga. Itu penting sangat. Ya. Dan yang penting juga, ya, kita kena faham implikasi. Ya, bahawa hutang di dunia, kalau kita tak jelaskan, dengan sengaja tak jelaskan, kita akan terhutang sampai akhirat. Roh kita terawang-awang. Ya, tak pergi ke mana. Sengsara kita sampai kiamat, yaumul kiamah nanti. Teruk. Jangan main-main tentang hutang. Ya, dan saya selalu pesan, ada orang yang hutang yang melibatkan saya, nama saya terlibat, ya, orang ni nak naik haji. Saya pun sedih, saya baca surat tu pun saya sedih. So tolonglah orang yang terlibat. Orang yang terlibat tu tahu siapa orangnya. Tolonglah make sure bayar pada orang ini. Dia nak pergi haji bulan 11, bulan 12 ni. Tolong bayar 20,000, 30,000 bayar, ya. Okey. So ini penting. So kita kena ingat, kita kenal pasti antara keperluan dengan kehendak. Kehendak kita tak terbendung, kawan. Kehendak kita tak terbendung, tapi keperluan kita limited. Jadi kalau kita ikut atau berbelanja ikut keperluan, insya-Allah hutang kita terhad. Dan tolong jangan main-main dengan kad kredit. Ini jadi satu penyakit ni. Orang banyak kad kredit ni pun penyakit, ya. So jangan banyak-banyak kad kredit. Kad kredit ni untuk pasal keperluan, untuk safety. Kalau emergency pakai. Jangan gunakan sewenang-wenang. Memang akan banyak hutang, terbeban dengan hutang. Dan banyak kes yang saya jumpa terbeban dengan hutang akibat kad kredit. Macam gila dia, ya. Dan tolonglah suami isteri atau keluarga mesyuarat dari masa ke masa, bincang bagaimana nak mengurangkan hutang. Ya, hutang ni ada dua cara nak selesaikan. Satu, kurangkan perbelanjaan. Keduanya, cari jalan untuk tambah pendapatan. Kadang orang tu pecahkan otak dia untuk kurangkan dia punya perbelanjaan, nak budget. Why not you fikir untuk tambah pendapatan. Mungkin banyak peluang untuk tambah pendapatan. So, selesai hutang. InsyaAllah. Ini bukan teori, praktikal. Ya, dan jangan lupa tadi saya dah sebut doa untuk menghindarkan hutang, ya. Dan jangan kata orang tu menganggap, ya. Jangan menganggap bahawa oleh kerana semua orang hutang, aku hutang no problem. Dan jangan sangka hutang di dunia tak ada kaitan dengan hutang di akhirat, ya. Memang ada ni. Dan kalau kita berhutang, jangan hebahkan pada orang lain. Dan kalau orang hutang kat kita, jangan hebah-hebahkan kat orang. Oi, fulan tu, alah si tipah tu, dia hutang kat aku banyak. Alah dia buat nak melawar pun. Janganlah, dia hutang kat aku banyak. Jangan. Kalau orang berhutang kat kita, jaga maruah. Muruah orang ini wajib kita jaga. Kalau kita sengsara. Ya, kita sengsara dengan dosa. Dan orang tak respect kita. Ya, dan itu dia. Ya, antara perkara yang kita boleh buat untuk kita, menangani hutang. Dan yang penting juga, mak bapak, didiklah anak-anak untuk berjimat cermat. Jangan terjebak